من أمره وأمر المسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صدق فأفاق قبلي أو كان في من يستثنى الله، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, ada dua laki-laki bertengkar. Satu Islam, satu Yahudi. Abu Hurairah cerita. Abu Hurairah kata pernah berlaku satu kejadian, satu orang Muslim sudah bertengkar dengan satu Yahudi. Punca dia apa? Punca dia qala al-muslim walladhi istafa Muhammadan 'ala al-'alamin. Punca dia yang tu. Si Muslim ni dia kata, demi Allah Tuhan memilih Muhammad sebagai orang yang terbaik di dalam alam ini. Islam ni dia kata macam tu. Dia kata, demi Allah Tuhan yang pilih Nabi Muhammad untuk jadikan dia manusia yang terbaik dalam alam ni. Faqala al-Yahudi, manakala Yahudi ni pula dia kata wallazi istafa Musa 'ala al-'alamin. Dia kata, demi Tuhan yang telah memilih Musa menjadi orang yang terbaik di dalam alam ni. Itu cerita dia macam tu. Muslim kata Nabi Muhammad orang yang paling baik dalam dunia ni. Yahudi kata dah. Dia kata Musa orang yang paling baik. Farafa al-Muslim yadahu 'inda dhalik falatama wajha al-Yahudi. Muslim dia tak boleh tahan. Dia bubuh sebiji dekat Yahudi ni. Dia tak mau ulang dua kali, dia tak mau ulang tiga kali. Dia kata sekali aja. Dia kata Nabi Muhammad Allah pilih jadi makhluk yang terbaik dalam alam ni. Yahudi ni kata, dah, bukan Muhammad, Musa orang yang paling baik dalam alam ni. Dia dengar tu, dia angkat tangan, falatama wajhal Yahudi. Dia tampak Yahudi ni. فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. Yahudi ni kata tak apa, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, report dekat Nabi. Dia tak lawan balik, dia tak balas balik, dia terus kata dekat Muslim ni, dia kata apa? Aku nak pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pasal perangai hang. Hang kata Nabi Muhammad itu manusia terbaik, aku kata Musa orang yang terbaik. Dan kalau tak puas hati pun simpan dekat hang lah, yang habis sepak aku pasal apa? Aku nak pergi mengadu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang hang kata manusia terbaik ni. Aku nak pergi report dekat dia. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an dhalik. Nabi pun okey. Bila dengar Yahudi ni punya aduan, Nabi panggil kawan yang tampak dia ni. Nabi panggil Muslim ni, Nabi kata, mai sini Sa'ad. Apa cerita? Nabi kata. Fa akhbarahu. Jawab si Muslim ni, dia cerita macam ni. Saya kata Tuhan Allah pilih jadi manusia terbaik. Dia kata Musa orang yang terbaik, saya tampak. Perungui ni tuan-tuan. Daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat ada kaki perungui ni. Cerita dia, saya kata Tuhan manusia yang Allah pilih untuk jadi orang terbaik. Dia kata Musa, saya tampak. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى.
Nabi pun kata macam ni, tak salah hang nak lebih-lebihkan aku daripada Musa. Ni yang kata Nabi Muhammad ni, walaupun dia tahu, Allah bagi tahu dekat dia, kata dia manusia yang terbaik dalam alam ni, tapi yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni merendah diri. Dia kata dekat Muslim ni, dia kata la tukhayyiruni ala Musa, tak sahlah nak lebih-lebihkan aku atas Musa. Dia kata fa innan nas yas'aquna yaumal qiyamah fa as'aqu ma'ahum. Aku nak cerita satu benda. Dia kata hari kiamat esok Allah Subhanahu wa taala akan pengsankan semua manusia, termasuk aku, pengsan sama dengan semua orang. Dia kata di hari akhirat esok, di hari kiamat esok, Nabi kata fa innan nas, sesungguhnya manusia semua sekali, yas'aquna yaumal qiyamah, pengsan semua. Fa as'aqu ma'ahum, aku pun pengsan sama macam orang lain pengsan, aku pun pengsan di hari kiamat esok. Fa akunu awwala man yufiq, dan Allah jadikan aku orang yang mula-mula sedang daripada pengsan. Nabi kata فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ, ketika aku sedang, aku nampak Musa sudah berpegang di tepi arash. Nabi kata, Nabi bercakap tentang satu benda yang tak terjangkau akal kita. Nabi bercakap tentang satu benda yang esok ni nak jadi, bukan hari ni. Aku nak cerita, aku tak mau. Dia kata cerita siapa lebih, siapa kurang ni, tak usah duk pelebih aku. Cuma yang aku boleh cerita satu, di hari kiamat esok Allah akan pengsankan semua orang. Dan Allah bagi tahu dekat aku, kata aku orang yang pertama akan sedang daripada pengsan ni. Masalahnya bila aku sedang, mata aku tengok Musa dah duk pegang di tepi arash Allah Subhanahu wa taala. Fala adri akana fi man sa'iqa fa afaqa qabli, aku tak tahu sama ada Musa ni dia pun pengsan juga tadi dan dia disedangkan dulu daripada aku, au kana fi man yastasna Allah, ataupun dia adalah satu orang yang dikecualikan oleh Allah daripada pengsan. Aku tak tahu. Nabi Muhammad kata, kalau sekiranya dia pun pengsan juga, dia sedang dulu pada aku. Itu kelebihan Allah bagi kat dia. Kalau semua orang pengsan, dia dikecualikan daripada pengsan. Itu juga istimewa bagi Musa. Jadi cerita hang sampai nak pergi tampak Yahudi ni, pasal Yahudi kata Musa lebih baik daripada aku, jangan buat kerja macam ni. Pasal apa? Pasal benda ni buang masa. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kat aku macam ni. Maknanya Musa bukan koman-koman punya orang. Dia juga orang yang istimewa. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Nabi SAW dia tak suka orang bertengkar, dia tak suka orang bergaduh. Nabi tak suka. Kalau tuan-tuan pergi duk tengok hadis-hadis Nabi, cerita hadis yang menceritakan tentang saat-saat akhir wafat Nabi pun sama juga. Nabi duk dalam rumah duk sakit, sahabat duk bertengkar di luar ni, Nabi tak suka. Dekat Nabi nak wafat, Nabi ada minta dekat sahabat, tolong buat mai satu kertas satu, aku bagi tahu hampa tulis apa aku nak bagi tahu ni. Sahabat bertengkar juga masa tu. Sebahagian sahabat kata cepat ambil mai benda Nabi nak bagi tahu apa, Nabi suruh tulis, kita tulis. Sebahagian lagi kata tak payah, pasal apa? Wahyu sudah habis turun, tak payah tulis apa dah. Nabi nak abak apa, Nabi habak. Bertengkar, Nabi marah. Nabi kata pergi keluar semua orang, aku tak mahu benda macam ni. Nabi SAW satu orang manusia yang hati dia tak boleh tahan bila dengar orang bertengkar. Daripada hadis ni dapat kita ambil pengajaran apa dia tuan-tuan? Elakkan diri daripada bertengkar. Kita sama-sama orang Islam ni lebih-lebih lagi elak diri daripada jadi pertembungan, elak diri daripada jadi bertengkar, elak diri daripada kita buang masa yang tidak sepatutnya. Cari jalan macam mana kita nak jadi satu orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu,
Kata dia, annahu haddatha anna rajulan min al-ansari khasama az-Zubair 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi shiraj al-harrah allati yasquna biha an-nakhl. Faqala al-ansari sarrih al-ma' yamurru fa-aba 'alayhi. فاحتصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار. فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صدق الله العظيم أو كما قال. Daripada Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Itu Abdullah bin Az-Zubair. Az-Zubair birah Nabi. Az-Zubair ni dia birah Nabi. Anak dia Abdullah bin Zubair, Nabi ambil buat anak angkat. Ni Abdullah bin Az-Zubair ni anak angkat Nabi. Nabi menikah dengan Aisyah, tak ada anak. Tak ada anak. Maka Aisyah ambil anak kak dia, Asma binti Abi Bakr. Kak dia beranak Abdullah bin Zubair. Tuan-tuan patah balik cerita ni semasa hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Masa Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah tu, sahabat-sahabat ikut sama hijrah. Pada masa tu Asma binti Abi Bakr, kak ipar Nabi, tengah syarat mengandung. Dia hijrah tu masa dia tengah syarat mengandung. Dia sampai di Madinah di kalangan orang Muhajirin yang pertama beranak dapat anak ni Asma binti Abi Bakr. Yang dilahirkan itu ialah Abdullah bin Az-Zubair. Yang Abdullah bin Zubair ni kemudiannya tuan-tuan dihukum bunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sekali lagi kita dijumpa cerita dia. Dia bunuh Abdullah bin Zubair, anak angkat Nabi ni. Dia bunuh, kemudian dia sula Abdullah bin Zubair ni, sandak mayat tu di sisi Kaabah. Ni Abdullah bin Zubair yang meriwayatkan hadis yang kita baca ni. Kesudahan hidup dia macam tu. Dia dibunuh, dipancung oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Mayat dia disula dan disandak di dinding Kaabah. Sekali kita akan cerita panjang pasal Abdullah bin Az-Zubair ni. Baik. Jadi Abdullah bin Zubair meriwayatkan hadis ni. Dia kata berlaku satu hari satu orang laki-laki Ansar dia bergaduh dengan Az-Zubair, dengan bapa kepada Abdullah ni. Bergaduh punca apa? Punca fi shirajil harrah allati yasquna biha an-nakhl. Bergaduh cerita pasal ayam yang nak jual pokok kurma. Kebun kurma Az-Zubair dekat dengan sumber ayam. Kebun kurma dia ni berselang balik sana. Jadi dia kalau nak pakai ayam tu nak kena lalu tanah Az-Zubair baru boleh pergi kat dia. Jadi punca bertengkar ni pasal ayam ni. Dia minta supaya ayam tu dialirkan dekat dia. Sedangkan Az-Zubair kata, aku pun nak guna ayam ni. Aku akan guna di kebun aku dulu, lepas tu aku bagi kang. Bertengkar pasal itu. Faqala al-Ansari sarrih al-ma' yamurru fa'aba alayhi. Sahabat Ansar ni kata dekat Az-Zubair, dia kata hang alirkan ayam tu mai dekat kebun aku. Kata Az-Zubair, tak boleh. Aku nak kena guna dulu. Kalau ada lebih baru aku bagi kang. Cerita dia. Fahtasama 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kes ni dirujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertengkar pasal ayam ni dijumpa Nabi.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lizubair, Nabi kata dekat Az-Zubair ni, birah dia ni, Nabi kata, asqi ya Zubair summa arsilil ma' ila jarik. Nabi kata Az-Zubair, tak apa, hang guna dulu air tu, sekali lagi lepas guna hak lebih tu bagi dekat kawan sebelah ni, dekat jiran sebelah ni. Faghadibal ansari, yang ansari ni tak puas hati. Dah pergi tanya Nabi, Nabi dah bagi hukum dah, Nabi dah bagi hukum, dia tak boleh terima hukuman Nabi itu. Maka kata Al-Ansari ni dalam marah dia, faqala an kana ibn ammatik, dia kata, Muhammad, kamu buat keputusan macam ni adakah kerana dia ni adik-beradik yang? Oh, dengan Nabi tak puas hati. Dia orang Islam, Al-Ansari ni, sahabat Ansari, dia orang Islam. Nabi sudah buat keputusan, dia tak boleh terima keputusan Nabi. Dia kata pula dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kamu buat keputusan ayak ni Az-Zubair pakai dulu, sat lagi baru bagi dekat saya. Adakah keputusan yang kamu buat ni kerana dia adik-beradik kamu? Biadablah cakap macam tu dengan Nabi, kira biadablah. Fatalawwana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Zubair, dia kata berubah warna muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka jadi merah menyala. Bangkit jengkai Nabi macam tu. Merah menyala muka Nabi. Summa qala isqi ya Zubair summa ihbisil ma hatta yarji'a ila al-jidar. Nabi ubah keputusan dia. Nabi kata, okey Az-Zubair, lah ni macam ni, kamu pakai air tu, hak lebih sekali lagi tak usah bagi kat dia, taruh biar melimpah pun tak apa. Nabi kata. Marah. Nabi pun manusia. Nabi marah bukan kerana nafsu. Nabi marah pasal apa? Pasal dalam Islam, apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata, itu hukum. Melanggar keputusan Nabi bermakna melanggar hukum. Kalau hang boleh langgar cakap aku, makna hang boleh langgar apa yang Allah suruh. Kerana sumber hukum dalam Islam ni apa dia? Quran, Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala buat turun wahyu, sumber hukum, cakap-cakap Nabi itu Sunnah, itu hukum. Bila Nabi SAW kata dekat Az-Zubair, okey, kamu pakai dulu air ni, pasal kamu dekat dengan sumber air. Memang air ni kamu kena pakai dulu. Lepas tu hak lebih bagi dekat dia. Nabi dah jatuh hukum tu elok dah. Dia pergi kata dekat Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, adakah kerana dia adik-beradik hang, maka hang buat keputusan macam ni? Merah muka Nabi. Nabi kata dekat Az-Zubair, okey, tak apa Az-Zubair, lah ni macam ni, hang pakai air ni, hak lebih sekali lagi simpan biar air tu melimpah. Dia kata, jangan bagi dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Faqala Az-Zubair, wallahi inni la ahsibu hadhihi al-ayah nazalat fi dhalik. Kata Az-Zubair, dia kata, demi Allah, dia kata, turunnya ayat Quran ni, surah An-Nisa ayat 65 ni turun kerana benda ni. Dia kata, apa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Allah turun ayat tu, kata, demi Tuhanmu, mereka ni tidak dianggap sebagai orang yang beriman selagi mana mereka tidak berhakimkan kepada Allah dan Rasul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa lagi sekali Nabi tak suka orang bergaduh. Nabi tak suka kepada orang yang bantah. Nabi tak suka bergaduh ni, lebih-lebih lagi kalau bergaduh Islam dengan Islam, lebih lagi Nabi tak suka. Apatah lagi apabila pergaduhan itu membawa kepada menolak perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suka orang yang macam ni. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada dua hadis ni apa dia, tuan-tuan? Satu, jangan bergaduh, sama-sama kita orang Islam. Yang kedua, yang akan menjadi hakim kepada perselisihan antara orang Islam ini ialah apa? Allah dan Rasul, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hakim yang boleh menyelesaikan perselisihan ataupun pertikaian yang berlaku di antara sama-sama orang Islam. Kita orang apa pun tak tepi. Tengok agama kata apa, Quran kata apa,
hadis kata apa. Kalau kita orang Islam, inilah keputusan kita. Maka itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15, muka surat 104. Muka surat 104. Kita masuk, dia kata bersedia amal akhirat dengan segeranya. Malam ni dia nak beritahu dekat kita, apapun amal akhirat, buat cepat-cepat. Tak usah tangguh. Jangan nanti kata aku lah sibuk, nanti aku lapang sikit, aku nak buat benda ni. Jangan kata aku lah ni tak pencen lagi, nanti saat pencen aku nanti buat sungguh-sungguh benda agama ni. Jangan abang kata lah ni aku susah, nanti aku senang sikit aku nak buat agama ni. Tak mau. Dia kata agama ni lah ni kena buat. Baik. Dia kata sebenarnya syarak itu suruh kita orang Islam ini hendaklah bersungguh-sungguh sediakan amal sebagai bekal akhirat kita. Islam dia tak main-main benda ni, dia serius. Saya tadi tengah hari tadi kawan SMS, kawan sama umur dengan kita, kemarin kena stroke. Hari ni dia ada terlantak di GH Pulau Pinang. Ini semua tuan-tuan, dia kena satu bab signal untuk kita itu satu bab. Dia kena. Okey, tapi kita tak kena lagi ni. Bila dapat SMS macam tu, terus call balik. Betul ke bila dia kena guru sekolah, tengah duk mengajar, kena jatuh. Makna dia apa tuan-tuan? Kita punya turn, kita punya giliran, tak tahu bila. Bukan kata umur muda tak boleh kena. Bukan kata nanti orang tua saja kena. Siapa pun boleh kena. Maka berkaitan sangat dengan benda kita baca ni. Apa dia? Bekal akhirat. Ini masalah dia. Kita nak kena bila kita tak tahu. Pokoknya masa kita kena tu, kalaulah kata kena tu sekali, kita balik kepada Tuhan. Apa bekal hak kita nak bawa pergi? Kalau tak buat lagi, balik kita lenggang tangan kosong. Apa kita nak jawab dekat Allah Subhanahu wa taala? Ini cerita dia. Baik, dia kata maka sebelum datang apa gendala daripada apa masyghul dan apa balak, hendaklah bersegera menyediakan bekal akhirat. Sebelum dia nak main gendala, tuan-tuan, dia nak jadi gendala ni, dia main sakit gendala. Lah ni berasa macam nak semayang, dandan boleh bangkit, boleh pergi pancung, boleh ambil wuduk, boleh takbir, boleh semayang, boleh sujud, boleh teriak dalam sujud, boleh lah ni. Dia bagi stroke, nak bangkit daripada tempat tidur pun tak boleh. Gendala lah ibadat kita. Masa tu kalau ada anak yang 2-3 hari mula kita sakit ni berebut nak jaga kita. Mai sebulan kita sakit, mai 2 bulan kita sakit, anak sulung nak tolak pergi dekat anak nombor 2, anak tempur nak tolak pergi dekat anak nombor 3, nombor 3 nak tolak pergi dekat anak bongsu, kita jadi bola. Nak bangkit daripada tempat tidur tu pun kalau tak ada siapa mai pegang tangan paut bagi bangkit, tak boleh bangkit. Bila dia main macam tu tuan-tuan, gendala kita ni. Nak tunggu sampai macam tu ke baru kita nak buat ibadat? Ini yang dia nak bagi tahu ni. Dia nak main masyghul. Masyghul ni maksudnya sibuk. Dia main sibuk ni habis. Masjid tak dan pi, mengaji kitab tak dan, apa agama apa pun tak dan, nak buat apa? Siapa sibuk? Sibuk apa? Tak tahu. Sibuk dunia. Buat menyaga pun sibuk, kerja dengan kerajaan pun sibuk, apa? Sibuk. Orang pergi cari kita di rumah pun tak pernah ada di rumah. Pasal apa? Sibuk. Dia main sibuk ni, gendala kita. Ataupun dia main balak ujian. Dia main macam-macam ujian ni, dia boleh main macam-macam cara. Dia main apa bentuk ujian pun menyebabkan kita tergendala daripada nak buat ibadah kepada Allah. Bermula dalil yang menunjukkan suruh syarak yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istayqaza lailah faqala subhanallah madza unzila al-lailah min al-fitnah. Diriwayatkan daripada satu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dia daripada tidur pada satu malam dengan terkejut. Ummu Salamah isteri Nabi, malam tu gilir Nabi tidur di rumah dia. Dia kata waktu Nabi tidur di rumah dia, tengah dia tidur malam-malam ni terkejut jaga.
Nabi terkejut, Nabi jaga daripada tidur dia. Pasal apa? Kerana dilihatnya Nabi perkara yang dahsyat di dalam tidurnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah datangkan satu mimpi dahsyat kepada Nabi sehingga Nabi terkejut. Jaga daripada tidur. Apabila jaga ia sallallahu alaihi wasallam lalu mengucap dia dengan kata dia subhanallah. Oh, ini yang kata Nabi tuan-tuan. Dia punya cantik dia tampuk. Jaga ya subhanallah. Jaga ya astagfirullahalazim. Kontak hati ini dengan Allah. Kontak hati ini dengan Allah. Jaga ya subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullahalazim. Celak-celak mata tak kata tangkap. Kontak hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga aja Nabi kata subhanallah, maha suci Allah daripada kekurangan. Nabi kata amboi, apalah yang nak diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini? Yakni bala apakah yang Allah nak turunkan seumpama hujan yang turun ke atas bumbung rumah sahabat aku. Nabi jaga Nabi kata subhanallah. Nabi kata apalah satu bala ujian Allah nak bawa turun mai kepada sahabat-sahabat aku. Yang bala ujian ini turun seumpama hujan turun atas bumbung rumah. Nabi sebut macam tu. Yang mana bala itu akan berlaku kemudian daripada wafat aku. Nabi dah dapat signal daripada Allah. Dah dapat signal dah dapat satu alamat daripada Allah. Wafat Nabi, bala ujian nak main, duk tunggu dah. Nabi duk ada pun ada ujian, tapi tak ada aja Nabi bala ujian ni bersusun duk tunggu nak kena para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi jaga daripada tidur dia subhanallah. Nabi kata apalah satu ujian Allah nak bagi kepada sahabat-sahabat aku lepas aku tak ada esok ni. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maza unzila minal khazain?" Nabi kata, dia kata, apakah lagi yang akan diturunkan Allah daripada beberapa banyak perbendaharaan dan kekayaan, yakni emas, perak dan sebagainya kepada sahabat-sahabat aku. Dalam tidur Nabi tadi, Nabi sudah dapat satu alamat daripada Allah. Di antara bentuk ujian yang akan kena sahabat ni apa dia? Ujian kekayaan. Nabi takut. Kerana ramai daripada manusia ni, dia boleh tahan dengan ujian sakit. Tetapi mai ujian nikmat, tumbang. Ada manusia, Allah uji dia dalam bentuk sakit ni, dia tahan. Mailah ujian penjara dekat dia, mai ujian dia kena pukul, mai ujian, dia tahan dengan ujian-ujian sakit. Allah ubah ujian tu, bagi dekat dia ujian nikmat, ubah. Dalam tidur Nabi didatangkan mimpi itu bahawa para sahabat Nabi selepas wafat Nabi esok ni, di antara bentuk ujian Allah kepada mereka, ujian kekayaan. Allah akan bagi limpah kekayaan kepada mereka semua. Maka yang dapat diperbelanjakan mereka itu pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata kalau mereka boleh guna kekayaan yang Allah limpahkan itu untuk sabilillah, cantik. Takut kau tak boleh nak guna untuk sabilillah, begitu. Iaitu perbendaharaan Kisra dan Kaisar dan sebagainya. Selepas wafat Nabi kan Islam berkembang. Lebih-lebih lagi pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Islam memerintah 2/3 dunia. Islam masuk negeri mana pun berjaya kontrol, masuk negeri mana pun berjaya membuka negeri itu, masuk kekayaan yang ada dalam negeri itu menjadi ghanimah, menjadi harta rampasan perang yang kemudiannya diagih-agihkan kepada tentera yang ikut berperang. Maknanya hak dulu susah, dia dapat dah kekayaan. Baik. Maka kekayaan Kisra dan Kaisar itu diambil dirampas sahabat-sahabat aku pada masa menang mereka di dalam perang, membuka negeri, kemudian daripada wafat aku nanti. Nabi kata. Kemudian sabda Nabi SAW, Nabi kata, man yuqidhu sawahibal hujurat. Nabi kata, siapalah yang sanggup bangunkan sekalian tuan-tuan bilik tidur yang ada ni. Nabi SAW dia jaga je daripada tidur, dia teringat satu. Dah jaga, tahajud kena buat.
Nabi kata pula, dia kata aku nak tanya ni, dia kata man yuqidhu, siapa yang boleh pergi gerak sawahibal hujurat, hak duduk tidur dalam bilik semua tu, pergi gerak depa, bangkit masa dah suntuk, bangkit buat ibadat malam. Suntuk ni maksud apa tuan-tuan? Suntuk ni maksud dia masa makin pendek. Kita minggu lepas dengan kita minggu ni, kita kemarin dengan kita hari ni, umur kita makin pendek. Sebab noktah ataupun titik kematian tu sesuatu yang tetap. Kita ni daripada hari ke hari kita duduk dekat dengan titik kematian kita. Makna dia masa ni bukan makin panjang, makin pendek. Kita tak tahu bila. Boleh jadi nama kita sudah termaktub, sudah ada dalam rekod minggu depan kita mati. Kita tak tahu. Boleh jadi nama kita ada dalam rekod bulan depan kita mati. Kita tak tahu. Maknanya bulan lepas dengan bulan ni, maknanya minggu lepas dengan minggu ni, makna dia kemarin dengan hari ni, makna dia kita semakin mendekati tarikh kematian kita. Makna dia masa makin suntuk. Kalau malam ni kita tidur, kita tak bangkit buat tahajud, terlepas dah malam ni, dia tak boleh dapat balik dah malam ni. Esoklah pula nak tengok kita boleh tak boleh bangkit buat tahajud. Kalau esok pun lepas, seminggu ni kita terlepas, makna bekal kita makin sikit, makin susut, makin kecil bekal yang kita nak bawa balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bila dia tengok benda ni dalam tidur dia terus kata, dia kata man yuqidhu sawahibal hujurat. Dia kata siapa boleh tolong pergi gerak tu, hadut tidur dalam bilik tu semua, gerak, suruh mereka bangkit, suruh semayang tahajud pada malam ni. Begitu. Maka siapakah yang sanggup membangunkan gerak sekalian tuan bilik yang sedang tidur itu? Yakni Nabi SAW tanya, siapa yang mau pergi membangunkan sekalian isterinya yang tidur masing-masing di rumah dan di bilik mereka. Pada masa itu telah diperbuat Nabi SAW agar rumah isteri-isterinya itu beratur di tepi Masjid Madinah itu. Kalau kita pergi Masjid Nabawi hari ini, makam Nabi, kalau kita daripada Raudhah nak jalan keluar pintu Baqi', makam duduk dah balik kiri. Start daripada makam Nabi itu satu sepanjang makam Nabi pergi ke belakang tu semua rumah isteri-isteri dengan rumah anak Nabi. Satu row tu yang turun surah Al-Hujurat cerita pasal bilik-bilik ni yang menjadi rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk ada betul ya. Rumah sahabat-sahabat Nabi pun kot tepi itu, kot balik kanan, kot belah depan dinding Masjid Nabawi itu. Kalau kita keluar depan makam Nabi, keluar pintu Baqi' itu, balik kanan tu rumah Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, rumah di tepi itu. Daripada pintu Baqi' itu nak pergi ke perkuburan Baqi' itu, tengah jalan rumah Al-Ansari, sahabat ni Salahuddin yang Nabi SAW, Abu Ayyub Al-Ansari yang Nabi hijrah dari Mekah mai ke Madinah. Semua orang berebut nak ajak Nabi tidur rumah mereka. Nabi kata lepas kat unta dia, pilih unta jalan-jalan pergi tidur, pergi duduk di depan pintu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah tu Nabi jadikan rumah transit Nabi yang pertama ketika Nabi sampai di Madinah. Rumah dia antara pintu Baqi' nak pergi ke perkuburan Baqi', tengah-tengah tu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kerajaan Saudi ada keluar pemetaan semula kedudukan rumah sahabat tang mana, siapa duduk di mana, semua dia keluar balik berdasarkan kepada nas-nas dan juga sumber-sumber sejarah yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW kata, siapa boleh pergi gerak semua hadut tidur tu. Yang ni gerak mereka ni supaya berbuat ibadah, sama-sama minta berlindung dengan Allah daripada segala balak yang telah diperlihatkan di dalam tidur aku tadi. Maka turun ke atas sekalian sahabatnya itu. Nabi kata, tolong saya, aku takut dengan apa yang Allah tunjuk dalam tidur aku tadi ni. Bergerak semua orang, jangan bagi mereka tidur, bangkit buat tahajud pada malam ni. Maka sama-samalah minta berlindung kepada Allah daripada kena balak itu. Mudah-mudahan dimakbulkan Allah kiranya dan tertolaklah balak-balak itu daripada kita semua. Itu dia tuan-tuan. Kita baca dekat tu tuan-tuan, kita muhasabah diri. Yang tu yang penting, kita muhasabah diri. Minggu lepas, seminggu, berapa kali kita bangkit buat tahajud? Fikir balik, minggu lepas seminggu.
Berapa kali kita bangkit pergi pancong kencing malam? Tiap malam bangkit pergi pancong, pergi buang ayam. Tapi satu malam pun kita tak sembahyang tahajud. Itu kita. Yang selama ni kita duk tunjuk orang tu lagu tu, orang ni lagu ni, dia ni tak elok, tang ni dia ni aib dia, lagu ni dia duk tunjuk orang tu. Kita ni tak mana kita ni. Ambil cermin besar di depan, tengok muka kita daripada ujung rambut sampai ujung kaki, tengok muka kita ni, aku ni baik sangat dah ke? Aku ni tara mana ni? Adakah amal ibadat aku tara yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi? Tak ada pun kita ni. Kalau aib kita berselekeh di badan macam tu, apa benda yang kita duk tunjuk orang, kelemahan orang ni apa? Minggu lepas, berapa kali bagi? Sebulan. Tengok pula bulan lepas, berapa kali yang kita bangkit Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. 2 saja. Dosa cerita banyak. Orang tanya Aisyah tentang ibadat Nabi SAW. Aisyah kata Nabi, dia bangkit, dia sembahyang rakaatain, summa rakaatain, summa rakaatain, summa rakaatain. Nabi bila dia bangkit malam, dia sembahyang 2 rakaat. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Kemudian dia sembahyang rakaat. Bila dekat menjelang subuh, maka dia witir 1 rakaat. Nabi buat macam tu. Kita buat ke? Kita sudah cerita pasal rakaatain, summa rakaatain, summa rakaatain. Tak sah. Rakaatain fakat cukup. 2 rakaat saja. Ada buat ke tak? Tak ada, tuan-tuan. Nabi mewajibkan witir pada diri dia. Dia tidak wajibkan kepada umat dia, tetapi pada diri dia. Nabi sampai gering sakit, dekat nak wafat, Nabi bangkit witir 1 rakaat. Dalam mazhab Hanafi, mereka wajib witir ni. Kita tak buat 1. Tadi kita kata tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, tak buat. Kalau Nabi SAW hidup hari ini, dia bimbang, dia cemas tengok keadaan orang Islam hari ini. Dia cemas, tak ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai macam tu sekali. Tak ingat. Tak takut dengan hal persediaan mati, tak takut. Hari-hari pergi tengok orang mati, hari-hari iring mayat pergi ke kubur, hari-hari duk ada tepi liang tengok orang duk simpan sahabat kita, hari-hari duk tengok pengajaran, tak ada. Kau kata masa duk tengok tu duk teriak, aku esok kalau malam pertama kita dalam kubur macam mana? Di segala himpunan hadis yang kita duk baca, cerita tentang dahsyatnya yang dikatakan alam kubur ni, sampai Nabi SAW doa minta dekat Allah, minta selamat daripada fitnah kubur ni. Kita punya malam pertama dalam kubur esok macam mana? Kubur kita tu adakah dia nak jadi terang ataupun dia nak jadi gelap gelemat? Kubur kita tu adakah dia nak jadi lapang ataupun dia nak jadi sempit sampai berselisih tulang rusuk? Kubur kita esok ni adakah ada bersama dengan kita Suja'ul Aqra yang Nabi kata ular ni kalau dia naik atas dunia ni, kalau dia menapah, dia muih sekali aja, Nabi kata sebarang benda hidup atas dunia hangus semua sekali. Adakah kita nak pergi duk berimpit dengan dia dalam kubur esok ni? Ni semua hadis Nabi cerita. Duk kira orang apa? Kira kita ni lepas ke tak lagi daripada benda-benda ni. Orang-orang dah dia punya hal, kubur dia esok dia punya hal dalam kubur tu. Kita punya kubur macam mana? Maka ini Islam. Islam ni apa dia? Dia suruh kita hisap diri kita sendiri. Hisap diri kita sebelum kita menghisap tentang baik buruk orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian sabda Nabi SAW, ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Itu dia. Kemudian Nabi SAW kata, dia kata, banyaklah orang yang di atas dunia ini boleh berpakaian dan boleh berhias, boleh bersegak dengan pakaian cantik dan bersedak-sedap di atas dunia, tetapi ariyatin fil akhirah, tetapi mereka ini jadi bolos, jadi tak ada pakaian di akhirat esok ni. Ni Nabi lepas pada bangkit daripada tidur ni, Nabi cakap macam ni. Oh, Nabi kata hampa tak tahu akhirat esok apa nak jadi. Oh, Nabi kata akhirat esok berapa banyak orang yang atas dunia ni hebat dia ni.
Atas dunia ni dia satu orang yang hebat, dengan kehidupan dia yang hebat, dengan pakaian dia yang hebat, dengan pengaruh dia yang hebat, dengan kawan rakan dia yang hebat. Tetapi di akhirat esok dia ni ariah maksud telanjang bulat, tak ada apa. Pipi sana kosong, tak ada apa. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Segala kehebatan yang dia ada di atas dunia tak bawa ke akhirat esok ni. Nabi kata, hamba boleh bayang tak ada manusia di hari akhirat esok jadi dia begitu? Maka sangatlah rugi akan orang-orang itu, Nabi kata. Maka itulah yang diberi jaga oleh Nabi SAW. Disuruhnya seorang itu biar sungguh-sungguh menyediakan bekal akhirat ketika di dalam dunia ini. Inilah Nabi kata yang aku pesan sangat-sangat dekat hampa. Atas dunia ni all out, habis-habisan buat bekal untuk nak bawa ke akhirat esok ni. Benda ni tuan-tuan takut. Kita bukan takut mati, semua orang akan mati. Takut pun tak ada guna. Takut mati tak ada guna sebab semua orang akan mati. Yang kita takut ni, kita mati esok, kita nak bawa apa tu pergi menghadap Allah tu. Allah kata, aku bagi dekat hang umur 70 tahun di atas dunia, apa hang bawa mai kat aku? Aku bagi dekat hang 70 tahun sehat. Bukan 70 tahun sakit, 70 tahun sehat masa dalam dunia. Apa yang hang bawa mai kat aku? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka pada masa belum masuk di dalam fitnah yang boleh membawa kita kepada masyghul daripada buat ibadah, maka segeralah sediakan bekal akhirat. Dia kata sebelum dia nak mai cerita sakit, dia nak mai cerita nak jadi macam-macam ke depan, kita tak tahu tuan-tuan nak jadi apa kat kita. Sebelum dia nak main benda ni semua, buat seberapa banyak yang kita boleh buat. Bukan untuk siapa, untuk kita saja, untuk diri sendiri saja. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya pada Kitabul Ilmi dan Kitabul Fitan. Hadis yang seumpama ni ada dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari bawa di dalam Kitabul Ilmi dan dia bawa juga hadis yang seumpama ni di dalam Kitabul Fitan. Cerita tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Baik, dia kata fitnah yang kerah, yang zahir dia dahulu daripada kiamat itu apa? Sesungguhnya telah dikhabarkan oleh Nabi SAW sebelum wafatnya akan zahir fitnah kerah dahulu daripada kiamat. Maka apabila zahir segala fitnah itu, maka tiadalah ada satu orang pun senang-senang boleh keluar daripada fitnah itu. Nabi kata sebelum kiamat dia akan mai satu fitnah, satu bentuk malapetaka yang bila mai tak senang orang nak keluar daripada malapetaka itu. Barang kiranya dipelihara Allah akan kita daripadanya. Ni Syekh Idris Al-Marbawi ni yang duk tulis kitab ni, dia sendiri ni tengah duk tulis ni dia takut. Syekh Idris Al-Marbawi, satu orang tua yang warak, yang hebat ni, dia semasa menulis kitab hadis ni, dia tulis hadis, dia tulis syarah ni, dia sendiri takut. Dia kata apa? Dia kata mudah-mudahan dipelihara Allah akan kita semua ni. Dia tulis tu, dia takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka segala khabar Nabi SAW yang demikian itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam hadis dia. Kata dia an Anas bin Malik an Rasulillah SAW qala takunu baina yaday as-sa'ah fitanun ka qita'il lailil muzlim. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW yang banyak ingat akan hal ahwal Nabi SAW. Sabdanya diriwayatkan hadis ini dari, kata dia diriwayatkan hadis ni daripada Nabi SAW. Sabdanya, jadi sebelum daripada kiamat itu beberapa fitnah. Yang ni Nabi kata akan zahir sebelum daripada kiamat itu macam-macam fitnah. Dan fitnah itu seumpama potong-potong malam yang kelam. Nabi buat perumpamaan. Fitnah tu bila mai, dia umpama kita ni orang pergi lempak masuk tengah gelap, tengah kelam ni. Kaqita'il lail al-muzlim, seperti potongan-potongan malam yang muzlim, yang gelap-gelamat. Yang kita
tahu nak pergi utara ke, nak Gostan Selatan ke, nak pergi belah kanan, belah barat, belah timur apa, kita tak tahu. Kita jadi tu tercangak-cangak, tak tahu nak pergi mana. Fitnah tu dia main sampai macam tu. Sampai tak tahu ni jalan betul ni kok mana ni, jalan betul ni pergi straight ke, jalan betul ni kita nak kena Gostan balik ke, jalan betul duduk lagi kanan kita ke, jalan betul ni belah mana ni, kita tak tahu. Pasal apa? Pasal kita duduk di dalam satu fitnah, satu malapetaka yang gelap gelemat, dia kata akan jadi menjelang akhir zaman. Yakni bermacam-macam banyaknya dan macam-macam jenisnya fitnah itu. Sebagaimana satu orang masuk di dalam malam yang kelam, yang tak ada terbit bulan pada malam itu, tidak dapat satu orang itu keluar daripadanya. Dia akan duduk dalam keadaan itu, dia jadi buntu. Ada orang kena fitnah dengan keluarga. Allah Subhanahu wa taala takdir dia dapat bini tak tahulah, ya Allah, dengan bantah, dengan tak dengar cakap, dengan dia pergi dapat bini macam tu. Yang dia ni punyalah bagus punya manusia. Dengan sembahyang malamnya, dengan baca Qurannya, dengan apa, Allah pergi uji, pergi dapat bini macam tu. Sampai dia ni, sampai jadi buntu, tak tahu nak buat macam mana dengan bini ni. Nak cengih pun bini, kita nak turut dia tak kena, dia duduk jalan tak betul. Kita nak reda dengan perbuatan dia salah, kita nak buntu. Ini yang kata fitnah. Ada yang kena fitnah dengan anak. Allahu Akbar. Anak 5 orang, 5 tak terpakai. 5 tak terpakai. Dia panggil pak dia, dia cakap hang dia kat pak dia. Pak ni duk ingat dia ubah, dia buat bagi dia ni nampak orang beragama bagus. Kot anak ni segan boleh tunduk ke dia, tak ada dia peduli kat pak dia. Fitnah. Sampai buntu, sampai pergi cari ustaz manakah jumpa nak cerita ni, ustaz tolong anak saya dulu cerita tak boleh dah, breakdown, menangis, fitnah dengan dia jadi buntu. Dia seumpama duduk di dalam al-lailil muzlim, duduk di dalam malam yang kelam, tak tahu dah nak buat macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka sangatlah keras fitnah itu, sehingga boleh jadi pada seorang itu terkadang-kadang mukmin, terkadang-kadang mukmin kemudian jadi kafir dia, kemudian jadi mukmin kemudian jadi kafir dia. Ada yang sampai dia duduk dalam fitnah yang dia ni sat jadi Islam, sat kafir, sat jadi Islam, sat kafir. Quran kata allazina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Tuhan kata ada orang yang dia beriman, jadi kafir, beriman pula, tak jadi kafir pula, summa zdadu kufra, kemudian bertambah kekafiran pada diri dia. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, sekali-kali Allah tidak ampun orang yang macam ni. Wala liyahdiyahum sabila, Allah tak tunjuk dah jalan betul kepada orang macam ni. Pasal apa? Pasal dia istihza dengan Allah, dia buat main-main dengan Allah. Dia nak beriman, dia beriman, dia nak kufur, dia kufur, ikut suka hati dia. Pagi dia jadi orang beriman, petang dia kufur dengan Allah. Orang yang macam ni summa zdadu kufra, tambah kekafiran dia. Lam yakunillahu liyaghfirahum, Allah tak ampun dia dah. Wala liyahdiyahum sabila, Tuhan tak tunjuk jalan ke dia. Nampak tuan? Ada orang macam tu. Ada hari pakai tudung mini telekong semua elok, ada hari buang habis semua, pergi lompat. Ya apa ni? Hang pakai pasal apa? Oh, kalau nak pergi majlis agama, nak pergi majlis keagamaan, nak pergi majlis baca Quran, pakai tudung tutup semua, apa semua cantik. Sekali lagi pergi buka habis semua. Apa ni? Hang reti kau agama ni apa? Masa yang hang pakai tudung tu hang tahu ke pasal apa? Ni yang masa hang pergi londeh ni hang reti tak kata benda ni dosa? Dia main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u aqwamun dinahum bi'aradin minad dunya. Maka jadilah di akhir zaman ni manusia tu berpagi-pagi dia hal keadaan dia ni beriman kepada Allah, sebelah petang dia kafir dengan Allah. Dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu, dia beriman sat, dia kafir sat. Dan berpetang-petang dia hal keadaannya mukmin, tiba-tiba sebelah pagi kafir dia dengan Allah. Jual dia.
oleh beberapa kaum akan agamanya dengan sebab mata benda dunia. Dia sampai akhir zaman apa? Dia sanggup jual akidah dia. Pasal nak duit ringgit. Dia kata. Maka cubalah lihat orang yang telah tertipu daya dengan dunia. Ni Syekh Idris Al-Marbawi, dia nak buat contoh. Cuba tengok, dia kata di keliling kelalang kita ada orang yang tertipu dengan dunia. Dengan sebab mau sedap dunia, maka dijual Islamnya. Ada orang dalam masyarakat ni, kata Syekh Idris Al-Marbawi, ada orang ni dia tulis kitab ni 60-70 tahun dulu. 70 tahun dulu ni contoh dia bawa ni. Tuan-tuan tengok contoh dia bawa 70 tahun dulu relevan ke tak, sesuai ke tak dengan kita lah ni. Dia kata seperti ada orang, dia kata dia sanggup jual agama dia semata-mata kerana dunia. Seperti satu orang yang mau masuk agama Nasrani dengan sebab gaji, dengan sebab wang, dengan sebab kahwin. Perempuan yang berasuh dengan agama Nasrani. Ada kerana cinta jual agama. Jadi tak jadi tuan-tuan lah ni? Jadi hadut royoh isu yang tak habis-habis. Sampai dalam parlimen baru ni pun bangkit lagi sekali balik isu ni. Isu apa? Isu tinggal Islam. Pasal apa? Pasal boyfriend agama lain. Tinggal Islam ni. Yang diasuh oleh pak dia daripada kecil-kecil dulu bagi masuk pusat asuhan Islam. Masuk sekolah rendah, mai sekolah menengah, pak hantar sekolah agama. Sampai sekolah agama ada rabi' senawi, ada 4 senawi. Tiba-tiba kerana cinta babai agama dia. Dia ikut dia. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan jangan kata tu kena ke dia. Kita tak tahu hari bila nak mai kat kita. Na'udzubillah. Kita tak mau. Tapi kita tak tahu kata benda tu boleh kena ke kita. Seperti mana pak budak tu tak tahu kata anak dia nak kena macam tu. Pak dia tak tahu. Pak dia bagi asuhan agama kat dia, pak dia yakinlah asuhan dia bagi ni selamat anak dia. Tak tuan-tuan. Last minute kerana cinta dia tinggal agama. Pak mana pun kalau anak jadi macam tu, menangis keluar air mata darah tuan-tuan. Pak mana pun kalau anak pergi jadi macam tu, tak tahu nak puh muka di mana. Dengan Allah ni lebih malu, dengan masyarakat muka nak puh di mana. Rupanya yang Nabi sebut 1400 tahun dulu jadi hari ini. Demikianlah yang dikatakan kalam Nabi SAW ni. Kalam Nabi ini bukan kalam sia-sia, tetapi kalam yang bersumbarkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab tuan-tuan, cerita dia apa tuan? Cerita dia doa kita kena kuat. Tak boleh buka kancing baju bercakap depan orang semua, saya tak apa dah, anak saya asuh. Jangan cakap macam tu. Kita tak tahu bila ujian nak mai kat kita. Paling baik apa dia? Minta dekat Allah. Sujud semayang ni jangan lupa ingat dalam hati. Minta, ya Allah, bagi anak-anak kita semua, anak-anak kami semua ni jadi anak-anak yang beriman. Hidup mereka beriman, mati mereka dalam beriman, bangkit di akhirat esok bersama dengan orang yang beriman. Ya Allah, aku minta yang ni, ya Allah. Hak lain tak bagi aku. Pasal apa? Pasal fitnah ni kalau mai habis. Baik. Dia kata dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan daripada Jundab bin Junadah dan daripada An-Nu'man bin Bashir dan daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhum ajma'in. Dan katanya lagi bermula ini hadis gharib daripada ini wajah, dan ada dikeluarkan hadis seumpama ini oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam Kitabul Iman. Ada dalam hadis sahih Muslim menceritakan hadis seumpama yang kita baca tadi. Baik, kemudian masalah dia kata taat kepada raja yang zalim, apa hukumnya? Ini dia punya perbincangan satu tajuk lain. Pasal apa? Pasal menjelang kiamat akan ada pemerintah-pemerintah yang zalim. Kalau berlaku keadaan ini pada zaman kita, apa kita patut buat? Dia kata taat kepada raja yang zalim, apa hukumnya? Sesungguhnya syarak telah memecutkan seseorang itu jangan derhaka kepada raja, kepada rajanya yang bukan maksiat. Agama pesan yang tu. Dengan pemerintah, dia kata jangan kita derhaka dia selagi mana dia tak suruh kita buat maksiat. Dia suruh buat maksiat, terongkai ketaatan itu.
Selagi mana dia tak suruh kita buat benda maksiat, maka ketaatan itu ada di sana. Lagi dia hurai. Maka jikalau raja itu zalim sekalipun, dia kata, sekalipun dia zalim, ketaatan kepada dia tak boleh dirongkai. Maka junjunglah apa-apa titahnya dan perbuatlah apa perintahnya yang bukan maksiat itu. Selagi mana benda dia suruh tu bukan maksiat, ketaatan kena ada. Dia kata, ini agama. Bermula dalil yang menunjukkan suruh yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun sa'alahu faqala ara'aita in kana 'alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abi Wa'il Hujrin, Abi Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi SAW bersabda, seorang laki-laki tanya perihal raja yang zalim. Satu orang pergi tanya Nabi tentang kalaulah pemerintah raja zalim, macam mana kami ni? Adakah taat jua rakyat kepada dia? Maka kata laki-laki itu, ya Rasulullah, khabarlah kiranya pada hamba apa hukum syarak, yakni apa hukum Islam, jika ada atas kami orang yang menjadi raja yang telah kami angkat dia dan kami dah mengaku taat kepada dia, tiba-tiba berbuat zalim dia kepada kami. Macam mana kami kalau kami ditakdirkan duduk dalam zaman tu, zaman raja zalim, pemerintah zalim? Adakah kami boleh rongkai ketaatan kat dia, iaitu menegah mereka itu akan hak-hak kami dan dituntut mereka itu akan haknya kepada kami? Raja yang zalim ni, hak dia, hak kami pun dia kata hak dia. Kalau dia zalim sampai macam tu, hak dia kami tak boleh tumpang lah, memang hak dia. Hak kami pun dia main ambil, dia kata hak dia. Macam mana kami pada masa tu ya Rasulullah? Masalah, dia kata zalim raja dan kaifiatnya. Adalah yang dikatakan zalim itu macam-macam. Setengah daripadanya tidak memandang sama rata dan tidak memandang sama serupa di antara rakyatnya. Di antara bentuk zalim ni apa dia? Dia kata pemerintah ni mengamalkan diskriminasi. Dia diskriminate rakyat dia. Ini golongan apa dia panggil? Golongan ningrat, golongan elit, golongan bangsawan, golongan hartawan. Golongan ni kalau mereka buat salah macam mana pun kita cover mereka. Yang ni golongan apa Indonesia kata golongan gembel, golongan marhain, golongan apa orang Arab kata wujud kal adam, ada pun sobat tak ada Kalau mesyuarat dia mai, kalau dia tak mai pun tak ada apa mesyuarat jalan. Tapi hal balik ni tadi, kalau dia tak mai tak jalan mesyuarat. Dia jadi pemerintah, sepatutnya dia kena layan semua rakyat equal. Semua rakyat dilayan sama. Dia tak boleh melihat kedudukan untuk nak melayan rakyat dia. Tetapi apa yang berlaku, dia kata pemerintah ni dia macam tu. Ini orang ni kalau bunuh orang pun lepas. Orang ni kalau dia apa pun tak apa, kita cover dia. Pasal dia geng kita. Apa pun kita cari buah-buah ni, bagi mereka kena. Kambing hitam pun mereka, kambing kalau oren pun mereka, kambing apa pun mereka. Dia kata, geng kita kok mana pun kita lepas. Kalau itu berlaku, dia kata, itu menunjukkan dia pemerintah zalim. Dia kata, baik. Dia kata, dan segala orang yang di bawah perintahnya, sekiranya orang itu fakir, orang itu miskin, memperbuat satu perkara yang langgar hukum, maka dihukum dengan keras. Dia kata kalau mereka ni golongan miskin susah, rasuah RM50 dah, penjara 10 tahun. Oh, ini geng kita, dia rasuah 300 juta. Tak apa, itu rezeki dia. Kalau berlaku keadaan macam ni, dia kata pemerintah itu zalim. Dia kata. Ini Syekh Idris Al-Marbawi memberi kriteria, memberi ciri-ciri untuk kita faham. Yang kata zalim itu bagaimana. Begitu. Baik. Dan orang yang kaya dan banyak harta memperbuat kesalahan yang seperti itu, maka tiada dikeras hukumnya. Kalau geng kita, orang sama-sama kaya dan kita apa buat, tak apa. Duduk mata abang tak boleh. Lepas dia. Ataupun dapat lepas keampunan daripadanya. Kalau dia salah pun masuk penjara setahun saja, kita bagi pardon, kita bagi keampunan, bye-bye, balik rumah.
Macam tu punya cara dia menguruskan negeri dia macam tu.